الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Yang dihormati pengurusi masjid Tuan Haji Japilus, timbalan pengurusi, para ahli jawatan kuasa masjid, muslimat, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan lagi pengajian kita, buku biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi. Kita telah sentuh sebelum ini berkaitan tentang persiapan orang Madinah bagi menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunggu-tunggu. Dan kita juga telah sentuh utusan yang pertama yang Nabi hantar ke Madinah, iaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, telah melakukan tugasannya amat baik, telah mengetuk semua pintu-pintu di Madinah dan menceritakan tentang keislaman dan kedatangan dan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi usia 53 tahun. Dan hari ini kita sambung di muka surat 129, pembinaan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini merupakan masjid yang kedua dibina dalam Islam, iaitu yang diuruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita telah sentuh Masjid Quba yang pertama, yang kedua adalah Masjid Nabawi. Pembinaan Masjid Nabawi. Selepas itu barulah Muhammad bin Abdullah masuk ke Madinah. Setiap kampung yang dilaluinya oleh Muhammad, ketua dan penduduk kampung meminta beliau berhenti dan tinggal di situ. Tetapi Muhammad meminta kepada semua orang supaya membiarkan unta beliau berjalan sehingga ia berhenti sendiri. Muhammad berkata, biar dia berhenti sendiri, unta ini mengikut perintah Allah. Akhirnya Muhammad sampai di daerah suku Najjar. Di situ ada kawasan kosong yang dipunyai oleh 2 orang anak yatim. Unta Muhammad berhenti di situ. Muhammad membayar harga tanah itu kepada waris anak yatim ini, dan Muhammad memerintahkan masjid dibina di situ. Masjid Nabawi adalah masjid yang paling mulia orang-orang Islam selepas Masjidil Haram di Mekah. Ini memang disebut dalam hadis Abu Hurairah, hadis sahih Muslim. Nabi kata, salatu fi masjidi hadza afdalu min alfin salah fi ma siwahu. Solat di masjid ini, iaitu Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 ganjaran solat
fima siwahu, daripada semua jenis masjid, illa, kecuali al-masjidal harama, kecuali Masjidil Haram. Okay, Masjidil Haram paling tinggi, kedua Masjid Nabawi. Dan memang Nabi pun sebut kelebihan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Okay, yang selalu kita dengar juga hadis Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi sebut, la tushaddur rihal illa thalathati masajid, janganlah kalian bersusah payah untuk bermusafir kecuali ketiga tempat masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestin. Nah, dan kebanyakan ulama hadis mengatakan, kalaulah kita tidak pernah sampai ke tiga-tiga tempat ini, lebih elok bagi kita jangan bermimpi untuk pergi di tempat yang lain. Masjidil Haram mungkin kita pernah pergi, Masjid Nabawi pun pernah pergi buat umrah, tapi Masjidil Aqsa ketika mana mampu untuk kita pergi, kita boleh pergi. Tapi sekarang mungkin keadaan tidak mengizinkan, Masjidil Aqsa tidak dibenarkan. Tapi itu memang disebut dalam hadis Sahih Bukhari daripada Abu Hurairah. Maka bermulalah pembinaan Masjid Nabawi. Pada masa itu, semua sahabat Muhammad di kalangan orang Ansar menawarkan kepada Muhammad supaya tinggal di rumah mereka. Akhirnya Muhammad memilih tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rumah Abu Ayyub besar dan 2 tingkat. Abu Ayyub meminta Muhammad tinggal di bahagian atas. Dalam ramai-ramai penduduk Madinah, Nabi memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kerana lebih besar daripada biasa dan 2 tingkat. Tapi Abu Ayyub meminta Nabi untuk tinggal di tingkat yang atas. Abu Ayyub berkata, tidak sepatutnya kami duduk di atas manakala Muhammad tinggal di bawah. Ini antara akhlak yang ditunjukkan. Seolah-olah tak patut Nabi duduk bawah supaya seolah-olah isteri dan Abu Ayyub Al-Ansari dan anak-anak dia berpijak di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Muhammad memilih tinggal di bawah supaya tidak menyusahkan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dan keluarganya, kerana Muhammad akan didatangi oleh banyak tetamu. Nabi memilih untuk tinggal di bahagian bawah supaya orang boleh datang bertemu dengan Nabi tanpa meminta izin Abu Ayyub. Ketika mana Abu Ayyub kalaulah dia duduk bawah, Nabi duduk atas, kena minta izin untuk naik ke atas, mengganggu keluarga Abu Ayyub ketika itu. Dan itulah sebab Allah turunkan ayat Al-Quran ketika mana di Madinah larangan khusus ketika mana nak melawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah marah. Datang 2 pagi ke 3 pagi ke selepas Isyak, waktu Nabi tengah khailullah pun orang datang, Nabi menerima. Tapi ketika mana di Madinah, Allah mengilhamkan kepada Nabi melalui ayat Al-Quran larangan khusus untuk melawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita maklum sebelum subuh, waktu tengah hari dan selepas solat Isyak. Selain daripada itu dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pembinaan masjid terus berjalan. Semua sahabatnya bekerja, bahkan Muhammad sendiri ikut bekerja. Sambil bekerja, sahabat-sahabatnya bernasyid, ya Allah, tiadalah kehidupan melainkan kehidupan di akhirat. Ampunilah para Ansar dan Muhajirin. Muhajirin adalah gelaran kepada orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Itu adalah nasyid yang mereka dendangkan. Kenapa mereka masuk juga dengan orang Ansar?
dengan orang Muhajirin, sebab orang-orang Muhajirin datang dari Mekah termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka muliakan orang-orang Muhajirin. Muhammad juga ikut sama bernasyid dengan sahabat-sahabatnya daripada golongan Muhajirin dan Ansar. Begitulah peranan nasyid dalam membina jiwa dan menghidupkan semangat di samping dapat memeriahkan suasana. Sahabat-sahabatnya juga bernasyid semasa mereka bernasyid. Sahabat-sahabatnya juga bernasyid semasa menyambut ketibaan Muhammad. Sambil membina Masjid Quba, iaitu masjid yang pertama yang kita telah sentuh sebelum ini, mereka juga bernasyid. Begitu juga semasa membina Masjid Nabawi, iaitu masjid yang kedua, Muhammad pun ikut sama bernasyid. Oleh itu, para ulama sufi mengatakan nasyid itu dapat melembutkan dan menyegarkan hati. Itu adalah budaya orang Arab. Kalau tuan-tuan pernah pergi kenduri orang Arab ini, budaya dia memang nasyid ataupun nyanyi. Walaupun anak Tok Imam, syekh besar mengajar kitab, tapi nyanyi itu adalah benda yang biasa. Tapi mengikut syarak. Dan itulah menggembirakan hati-hati orang Arab. Muhammad juga ikut mengangkat batu bata dari tanah bagi membina masjid itu. Semua sahabat memikul satu batu setiap seorang. Tetapi direkodkan Ammar bin Yasir memikul 2 batu sekaligus. Apabila Muhammad melihat kegigihan Ammar ini, hati beliau tersentuh dan terharu. Muhammad mendoakannya dan pada masa itu juga Muhammad menyebut kematian Ammar radhiyallahu anhu. Okay. Antara kelebihan dan mukjizat Nabi boleh melihat masa yang akan datang. Dan Nabi sebut sendiri kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ketika itu. Nabi kata, Ammar akan dibunuh oleh golongan yang melanggar batasan agama. Pada tahun pertama hijrah, Muhammad memberitahu sahabat-sahabatnya jadual yang akan berlaku selama 35 tahun lagi. Itu antara mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca sirah, Ammar bin Yasir wafat ketika mana usia 93 tahun. Dan Nabi sebut dia akan dibunuh oleh golongan yang melanggar batasan agama. Dan dia wafat dalam peperangan Siffin ketika itu, ketika mana Muawiyah berlawan dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan ketika itu Ammar bin Yasir mempertahankan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan dia telah dibunuh oleh pengikut Muawiyah. Tapi Ammar ini kalau kita baca sirah, dia banyak yang istimewa. Nabi sebut pasal Ammar bin Yasir. Keturunan dia amat baik. Ayah dia adalah Yasir bin Amir dan ibu dia Sumayyah bin Khayyab. Sampai suatu hari depan mata Nabi sendiri, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bergaduh dengan Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Dua-dua sahabat ni Nabi sayang. Dua-dua ada kelebihan. Tapi ketika mana Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bergaduh dengan Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Sesiapa yang memusuhi Ammar, maka dia dimusuhi oleh Allah. Sesiapa yang membenci Ammar, maka dia dibenci oleh Allah. Dan ketika itulah Khalid Al-Walid merendahkan keegoannya dan meminta maaf dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Padahal dua-dua orang hebat. Tapi bila berlaku depan Nabi, Nabi terus menegur perbuatan Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Dan itulah yang berlaku. Pada malam pertama Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub dan keluarganya tidur di penjuru rumah. Okey, dia tidur di bahagian atas, Nabi Muhammad di bahagian bawah. Takut
bunyi bising ketika mana berjalan, dan ketika itu mereka tidur di penjuru-penjuru rumah. Mereka tidak banyak bergerak, takut mengganggu Muhammad. Semasa bekas air mereka pecah, Abu Ayyub takut air turun dan terkena pada Muhammad. Dia pun mengelap air itu dengan selimutnya, sedangkan itulah satu-satunya selimut yang ada. Sedangkan cuaca di Madinah adalah sejuk pada waktu musim sejuk. Nah, ini pada musim sejuk, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dan isterinya tidur di bahagian atas di penjuru, dan ketika mana adanya air-air yang tumpah ataupun air yang bocor, dia lap menggunakan selimut yang dia ada. Dan itulah hanya selimut yang dia ada di musim sejuk. Kalau tuan-tuan ingat lagi, saya pernah cerita tentang kelebihan Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu, sampai Nabi sebut beberapa kali dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Antara kelebihan Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu yang Nabi sangat terpegun dengan akhlaknya, ketika mana di Madinah pada musim sejuk, dia akan menyediakan air setiap hari ketika mana Nabi nak bangun untuk salat malam. Tuan-tuan bayangkan, saya sendiri, saya pernah belajar di Mesir. Memang tak adalah turun salji, tapi 8 darjah Celsius tu pernah. Selimut itu 15 kilogram, ada yang 20 kilogram. Selimut terselak, keluar ibu jari kaki, terbangun, sejuk. Tetapi diceritakan Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami setiap hari keluar rumah dia, ambil air yang bersih, sediakan di depan rumah pintu Nabi pada musim sejuk. Sampai Nabi tanya kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, sal di sini adalah utlub, mintalah wahai Rabi'ah." Kalau kita baca Al-Quran, ada sal ini, sal Bani Israel. Bani Israel bertanya kepada nabinya, dan ada juga sal ini adalah sal mengalirnya sungai. Tapi dalam hadis ini Nabi sebut, "Ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah." Dan ketika itu Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu seorang yang cerdik. Nabi dah minta, dah offer, so aku nak benda yang Nabi mesti kena bagi. Apa permintaannya? Dia kata, "Ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, aku nak dimasukkan ke dalam syurga, duduk di sebelah engkau." Dan ketika itu Nabi terkejut. Nabi tak jangkakan permintaan yang besar dan berat. Dan Nabi sebut dalam hadis, "Ya Rabi'ah, awa ghairaha, tak ada ke benda lain? Benda yang kau minta tu terlalu berat." Dan Rabi'ah terus tetap dengan permintaannya, hanya saja inilah saja permintaan aku. Dan Nabi kata, "Ya Rabi'ah, fa'inni ala bikasratus sujud. Bantulah aku untuk memasukkan engkau ke dalam syurga, duduk sebelah aku dengan memperbanyakkan sujud." Dan ulama hadis sebut sujud ini bukanlah sujud yang fardu. Ia berkaitan tentang amalan-amalan sunat. Dan amalan sunat solat yang terbaik adalah qiyamul lail, bangun malam. Maka kunci itulah ketika mana Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami meminta Nabi, Nabi boleh bagi jaminan, tetapi dengan memperbanyakkan solat sunat. Maka itulah kelebihannya yang Nabi sebut. Dan inilah yang dirakamkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam musim sejuk, selimut tak cukup, ada satu je basah, maka dia mengeringkan air-air yang bocor ketika itu. Pada malam itu Abu Ayyub dan isterinya tidak tidur. Esoknya apabila diceritakan kepada Muhammad apa yang berlaku, beliau yang penyayang dan pengasih itu bersetuju untuk berpindah ke atas. Dah tahu dah benda yang berlaku, dalam keadaan yang terdesak, dan Nabi faham itu satu benda yang susah.
nak tidur di hujung bucu dan sebagainya, dan akhirnya Nabi bersetuju untuk tinggal di bahagian yang atas. Abu Ayyub dan Ummu Ayyub menyiapkan makanan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada lebihan makanan beliau itu, barulah mereka makan. Bahkan yang mereka paling suka adalah makanan yang ada bekas jari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mahu mengambil berkat daripada jari-jari tangan beliau. Ini memang antara benda yang disyurkan daripada sebahagian sahabat. Isteri-isteri Nabi pun begitu. Bila Nabi minum, Nabi letak, mereka akan berebut untuk minum di tempat yang sama. Itu satu kemuliaan, sebab dia adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi antara akhlak yang boleh kita buat, isteri ataupun suami minum gelas ataupun cawan dan kita minum di tempat yang sama. Itu yang Nabi ajar. Tapi itu berkaitan tentang Nabi. Bukanlah satu kemuliaan ketika mana orang yang baik dan soleh minum dan orang berebut. Boleh jadi solehnya di situ hanyalah di pandangan umat awam sahaja, di pandangan kasrah, bukanlah di pandangan keseluruhan umat manusia. Baik. Selepas suasana agak tenang, Muhammad menghantar Zaid bin Harithah mengambil keluarga Muhammad dan keluarga Abu Bakar di Mekah. Pada masa itu, anak perempuan Abu Bakar, Asma, belum datang lagi. Dia datang lambat sedikit. Ini Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu merupakan anak angkat Nabi. Nabi ambil dia anak angkat ketika mana usia masih lagi kecil. Ketika mana isteri yang pertama, Siti Khadijah binti Khuwailid, Nabi dah ambil lah Zaid bin Harithah. Dan ada kisah yang khusus menceritakan tentang Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dia berkahwin dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ni wafat ketika mana usia 53 tahun. Dan Zaid bin Harithah wafat ketika mana umur 51 tahun. Dan ketika mana Zaid bin Harithah menceraikan Zainab, dan Nabi berkahwin dengan Zainab. Zainab binti Jahsh ni adalah isteri Nabi yang ke-6. Dan Allah rakamkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 37, ketika mana Allah sebut, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaj ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Allah kata, setelah Zaid tidak berminat dan telah habis haidnya Zainab binti Jahsh ketika itu, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengahwini Zainab binti Jahsh ketika itu. Dan Allah nak tunjukkan bolehnya Nabi mengahwini isteri bagi anak angkatnya, sebab dia tidak termasuk dalam hukum musaharah. Diharamkan berkahwin bagi orang yang dekat dengan kerabat. Contohnya, ayah kahwin dengan seorang isteri, cerai. Anak dia kahwin dengan bekas isteri ayahnya, itu adalah haram. Ataupun anak dia kahwin dengan seorang perempuan, cerai, ayah dia kahwin dengan perempuan tersebut juga adalah haram. Dia adalah musaharah. Haram disebabkan adanya hubungan silaturahim ayah dan anak. Tetapi ketika mana Zaid bin Harithah menceraikan Zainab binti Jahsh, dan ini adalah anak angkat, dan Allah mengisyaratkan supaya Nabi mengahwini Zainab binti Jahsh, merupakan isteri Nabi yang ke-6. Maka itulah benda yang dibenarkan oleh syarak. Antara perkara penting pada tahun pertama hijrah, sahabat-sahabatnya dan orang-orang Madinah menziarahi Muhammad. Antara yang gairah datang bertemu Muhammad adalah Abdullah bin Salam, salah seorang pendeta Yahudi
Bahkan dia adalah orang yang paling alim di kalangan mereka. Antara orang yang ghairah bila Nabi sampai adalah pendeta Yahudi yang terkenal yang bernama Abdullah bin Salam. Semasa berita ketibaan Muhammad di Madinah, Abdullah bin Salam berada di rumah ibu saudaranya, iaitu ibu saudaranya. Apabila dia mendengar berita ini, dia terus bertakbir, iaitu menyebut Allahu Akbar, yang bermaksud Allah Maha Besar, bagi memuji Tuhan. Ibu saudaranya terkejut mendengar Abdullah bin Salam bertakbir. Abdullah berkata kepada ibu saudaranya, dia Nabi. Semua tanda kenabian ada di dalam kitab Taurat, ada pada Muhammad. Itu kata-kata yang masyhur. Memang ada dalam buku Rahiq Matum. Abdullah bin Salam sebut, wallahi, demi Allah, huwa akhu Musa, dia adalah saudara Nabi Musa. Dia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mislih, dia adalah Nabi seperti Musa. Basyara Musa wa Isa, Nabi Musa dan Nabi Isa telah khabarkan kepada kami, huwan Nabi, dia adalah Nabi alladhi nantaziruh, yang kami tunggu-tunggukan, iaitu Nabi akhir zaman. Dan itulah yang disebut oleh Abdullah bin Salam kepada ibu saudaranya. Ibu saudaranya berkata kepadanya, kamu pergi tengok dulu, pastikan betul-betul dia adalah Muhammad. Abdullah bin Salam pun pergi bertemu dengan Muhammad. Abdullah bin Salam dapat menyaksikan sendiri semua tanda yang disebut itu ada pada Muhammad, termasuk tanda yang disebut dengan nama Khatamun Nubuwah, pengakhiran akhir zaman. Dan sebelum Abdullah bin Salam masuk Islam, ada kata-kata yang Nabi sebut ketika mana Abdullah bin Salam sampai di tempat Nabi. Nabi telah sedang memberi tazkirah, sedang mengislamkan sebahagian sahabat yang besar. Dan kata-kata yang masyhur yang Abdullah bin Salam sebut balik, iaitu ketika itu Nabi sebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makan bagi orang yang memerlukan, wasilul arham, sambunglah silaturrahim, wasallu bil laili, bangunlah salat malam, wan nasu niyam, ketika mana manusia sedang tidur, tadkhulu jannatu bisalam, masuklah ke dalam syurga dengan sejahtera. Dan kata-kata ini dalam buku Al-Maghazi mengatakan Abdullah bin Salam mengulang-ulang kata-kata yang sangat hebat, dan itulah antara khataman nubuwah yang memberi kesan yang besar kepada Abdullah bin Salam sebelum masuk Islam. Sebab apa? Kata-kata itu adalah hubungan hablu minallah dan hablu minan nas. Nabi sebut afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, beri makan. Ini adalah hubungan manusia dengan manusia. Dan Nabi ulang balik, wasallu bil laili, bangunlah salat malam, an-nasu bin niyam, ketika mana manusia sedang tidur. Itu adalah hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jal. Buat tiga perkara ini, tadkhulul jannatu bisalam, masuklah ke dalam syurga dengan salam, dengan sejahtera. Maka kata-kata itulah yang menusuk ke kalbu Abdullah bin Salam ketika itu. Abdullah bin Salam terus masuk Islam di situ ketika mana mendengar ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, dialah orang Yahudi yang pertama masuk Islam. Selepas itu, dia mengatur strategi dengan Muhammad bagi mengiklankan keislamannya supaya menjadi hujah ke atas orang-orang Yahudi yang lain. Muhammad memanggil semua orang berkumpul, termasuk ulama-ulama dan pembesar-pembesar Yahudi. Muhammad berdakwah kepada mereka, tetapi mereka tetap tidak menerima agama Islam. Akhirnya Muhammad bertanya kepada orang-orang Yahudi, apakah kedudukan Abdullah bin Salam di kalangan kamu? Mereka berkata,
dia pembesar kami, dia ulama kami, bahkan dia paling alim antara kami. Ini adalah pandangan orang-orang Yahudi kepada Abdullah bin Salam. Peristiwa ini berlaku di hadapan ramai. Pada masa itu Abdullah bin Salam yang dari tadi bersembunyi di dalam terus keluar. Dalam majlis itu beliau mengucap 2 kalimah syahadah, kata-kata yang diucapkan bagi membuktikan keislaman, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bermaksud aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Di depan pembesar-pembesar Yahudi dan ulama-ulama dan orang ramai, satu hujah ke atas orang Yahudi di depan semua orang. Pada masa itu juga semua orang Yahudi yang ada mengatakan Abdullah bin Salam adalah orang yang jahat, penipu dan paling jahil di kalangan mereka. Terbukti tidak sampai beberapa minit mereka sudah berubah apabila berhadapan dengan perkara yang mengancam kepentingan mereka. Nabi dah tanya pada awal, siapakah Abdullah bin Salam bagi kalian? Dialah orang yang paling alim, dialah pembesar bagi kami. Dan ketika mana dilafazkan syahadah, mereka telah berubah 360 darjah. Dan ketika itu Safiyah, anak perempuan salah seorang pembesar Yahudi, Huayyai bin Akhtab, menceritakan kisahnya. Beliau adalah anak kesayangan ayahnya dan bapa saudaranya bernama Yasir bin Akhtab. Safiyah berkata, setiap kali mereka melihat aku, pasti mereka memegang dan memelukku. Kedua-duanya hadir dalam majlis pertemuan dengan Muhammad. Pada hari itu, aku datang kepada ayah dan bapa saudaraku. Mereka tidak mengendahkan aku lagi. Mereka berdua sedih dan sugul. Pada masa itu, aku terdengar perbualan mereka. Ayahku bertanya kepada bapa saudaraku, apakah dia orang yang disebut di dalam kitab Taurat? Yasir berkata, benar. Semua alamatnya adalah tepat. Inilah dia orangnya. Jadi kalau begitu, apa yang engkau hendak lakukan, wahai Yasir? Bapa saudaraku berkata, aku berazam akan memusuhinya selama-lamanya. Inilah keazaman ayah kepada Huayyai bin Akhtab untuk melawan Nabi selama-lamanya. Dan itulah yang berlaku ketika mana awal di Madinah. Baik, masyarakat Islam teladan. Bab ni saya masuk pada kuliah yang akan datang. Boleh. Kita akan sambung masyarakat Islam teladan pada bab yang akan datang, insya-Allah. Sebelum saya nak tutup, saya nak bagi sedikit makluman. Insya-Allah kuliah saya hari Isnin minggu pertama dan Isnin minggu ketiga. Isnin minggu pertama bermula pada bulan hadapan, saya akan bawa buku yang sama, buku sirah. Dan Isnin minggu yang ketiga saya akan bawa buku fiqh muamalat, urus harta cara Rasulullah oleh Dr. Muhammad Zaki Yahpar Al-Yahya. Saya dah maklumkan kepada AJK Masjid, dan AJK Masjid bersetuju untuk bawa buku tu. Dan satu kefahaman yang amat menarik tentang buku tu, dia ada 26 bab yang kecil. Dan Dr. Muhammad Zaki Yahpar, orang Indonesia, dia telah menyusun untuk memudahkan kefahaman tentang muamalat lah. Benda-benda berkaitan tentang muamalat. Antaranya pasal hadiah, hibah, riba dan sebagainya lah. So insya-Allah kita akan sentuh pada kuliah yang minggu ketiga hari Isnin. Minggu pertama hari Isnin dan menggunakan buku yang sama, sirah. Saya pilih pun buku tu sebab kebanyakan masjid yang saya pergi, saya menggunakan buku itulah dan mendapat maklum balas yang positif. Sebab buku itu telah menekankan semua konsep dan pendapat jumhur fuqaha tentang perkara tersebutlah. Antara yang menarik adalah ketika mana kita pergi ke kedai, habis solat Isyak pergi ke kedai nak beli roti, kita tengok roti bila tarikh luput. Tengok esok
orang rumah nak makan roti. So kita letak balik, tak nak beli. Dan ketika itu cashier datang, haji kena beli. Sebab haji dah mula samah, haji dah pegang dah roti, itu dikira dijual. Maka pandangan ada mengatakan tidak patut berlaku dalam konteks itu. Tapi di Malaysia mungkin tak berlaku, tapi di luar negara berlaku. Nah, sama juga Muna Bazah, campak mencampak. Kalau kita pergi ke pesta bandel, ribuan orang kita cuba, saya sendiri pun pergi di Mesir, ketebasan duit dan kita nak beli kasut, kita cari kasut, kita minat contoh satu kasut warna hitam, saya setuju Nike. Dan ketika pada Muna Bazah, campak mencampak, dan akhirnya saya dapat kasut Nike warna hitam tapi saiz 8. Saya cuba masih lagi besar dan saya tak nak beli. Saya nak keluar daripada pesta bandel tersebut, owner tak benarkan. Sebab apa? Muna Bazah, campak mencampak dikira dijual. Maka itu antara perbincangan yang menarik yang ada dalam buku tersebut lah. Antara benda yang lain pasal pembelian loan. Saya balik di Mesir, saya beli kereta menggunakan loan bank, Islamic bank. Tapi pada pandangan mazhab Syafi'i, bukan Syafi'i saja, jumhur kecuali Imam Ahmad bin Hanbal mengharamkan bayaran deposit. Mungkin tuan-tuan tak buat lah, tuan-tuan semua beli cash kan, beli kereta cash, rumah cash. Tapi saya tak mampu, so saya ambil loan bank, saya bayar 7 tahun, setiap bulan saya bayar RM700. Pada bulan Disember pada tahun ke-7 barulah belikan sempurna bagi saya. Tapi pada pandangan jumhur, termasuk pandangan mazhab kita Syafi'i, itu adalah perkara yang haram. Sebab hadis Bukhari jelas sebut, nahiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kami untuk berurusan an bai'i al-urbani, bayaran deposit. Dan ketika itu saya memilih pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, dan mungkin tuan-tuan pun pilih pandangan tersebut sebelum ini, yang ringan tapi ada hujah hanya ketika mana keperluan, maka itu dibenarkan oleh syarak. Dan muamalat ini yang kita akan bincang ni lagi terbuka lah. Dia akan ada dua hala lah. Sirah ni lebih pada mendengar cerita dan apa yang berlaku, tapi muamalat ini satu benda yang perlu dibincangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang baik datang pada Allah, segala kelemahan kekurangan datang diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.